Bertemu kembali. Parti-parti yang berpusat di Semenanjung seperti Bersatu dan Amanah harus menahan diri daripada campur tangan dalam urusan politik Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Katanya walaupun Gabungan Rakyat Sarawak GPS dan Perikatan Nasional hanya bergabung demi kestabilan politik buat masa kini, tetapi ia tidak bermakna gabungan itu akan membenarkan parti-parti Semenanjung bertanding di Bumi Kenyalang. Untuk mengulas lanjut tentang perkara ini, kita bersama di talian pada ketika ini Dr. Jennery Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Dr. Jennery, bagaimana untuk kita memahami pertama sekali dinamik politik di Sarawak dan juga perbezaan di Semenanjung? Kita dah banyak kali dah bincang perkara ini, tapi ini seolah-olah satu perkara yang tabu untuk kemasukan parti-parti Semenanjung ke Sarawak itu. Bagaimana untuk kita memahami bahawa konteks ini adakah cukup difahami oleh parti-parti di Semenanjung untuk tidak masuk campur apa yang disebutkan oleh beliau di dalam politik Sarawak? Ini kita harus lihat dalam konteks sejarah hubungan Barisan Nasional dulu dengan UMNO khususnya di Sarawak ini. Untuk sekian lama, UMNO memang ada hasrat untuk datang ke Sarawak dan sebenarnya telah terdapat usaha untuk UMNO ke Sarawak pada tahun 1960-an, sekitar 66 begitu. Tetapi kemudiannya tidak jadi. Sampailah ke 80-an, 90-an dan terbaru. Tetapi segala langkah itu, usaha untuk masuk ke Sarawak telah disekat dan sudah terdapat sebenarnya perjanjian budiman, gentleman understanding antara Barisan Nasional Sarawak dengan Barisan Nasional Pusat ketika itu, dan sehingga tidak membenarkan UMNO untuk datang ke Sarawak. Jadi dalam konteks kenyataan yang telah dikemukakan oleh Naib Presiden PBB itu sebenarnya adalah susulan daripada kenyataan dan tindak tanduk yang telah diambil oleh Perikatan Nasional Pusat, iaitu khususnya pengurusi PN Zaziri, yang seolah-olah membayangkan bahawa ada hasrat mereka untuk bertanding di Sarawak ini melalui kenyataan bahawa kehadiran PN di Sarawak ini adalah untuk mengukuhkan GPS. Jadi justru itu Abdul Karim telah mengeluarkan satu kenyataan yang saya fikir agak tegas, dan untuk itu kita perlu fahami bagaimana sebenarnya kedudukan GPS dalam konteks PN nasional. Apabila GPS bersetuju untuk menyokong PN tempoh hari bermula dengan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kemudian disetujui oleh Datuk Seri Ismail Sabri, mereka sebenarnya menyatakan dengan jelas dan tegas bahawa mereka bukan secara rasmi sebagai entiti politik yang bergabung di bawah PN, tetapi sebenarnya PN Plus. PN Plus iaitu PN campur GPS. Maksudnya mereka hanya bergabung di peringkat ketuan tetapi tidak bergabung di peringkat negeri. Jadi ini punya implikasi yang amat luas untuk pilihan raya negeri yang akan datang dan juga untuk PRU yang akan datang dari segi kedudukan GPS itu juga kedudukan parti komponen dalam Perikatan Nasional khususnya Bersatu dan juga PAS. Jadi bagi Amanah yang sudah disebutkan tadi, saya fikir memang tidak relevan di situ kerana Amanah dan PKR dan sebagainya itu dalam konteks demokrasi mereka boleh saja bertanding di Sarawak. Bagaimana untuk kita melihat Dr. Jennery, itu adalah pandangan daripada ahli politik yang bertanding di Sarawak dan sebagainya, pandangan mereka bahawa parti politik di Semenanjung ini jangan masuk campur. Sentimen rakyat di Sarawak itu bagaimana untuk memahami penerimaan mereka sekiranya, kita memberikan andaian, sekiranya parti-parti Semenanjung ini ingin pergi ke Sarawak, adakah wujud penerimaan tersebut ataupun fungsi ataupun sentimen politik itu berbeza di kalangan rakyat sendiri? Memang sentimen dalam kalangan rakyat sesuai dengan semangat dan amalan demokrasi. Mana-mana parti yang bertanding, yang wujud di Malaysia ini sesuai dengan mereka, ini parti-parti yang sah dari segi perlembagaan, khususnya PKR, DAP, Amanah, PAS dan sebagainya. Jadi, tetapi konteks kenyataan Abdul Karim itu tidak harus kita lihat dalam perspektif hubungan dengan Perikatan Nasional. Tidak ada masalah untuk parti-parti lain sebenarnya untuk bertanding. Tetapi yang cuba disekat ialah Bersatu dan PAS. Kerana mereka tidak mahu berkompromi. Mereka sebenarnya bertegas untuk tidak menyerahkan mana-mana kerusi parlimen dan juga kerusi Dewan Undangan Negeri
Kerana dari awal lagi sebenarnya pimpinan tertinggi GPS khususnya PBB menyatakan bahawa mereka akan bertanding di 82 kerusi dan 32 kerusi untuk Parlimen, 82 kerusi untuk Dewan Undangan Negeri. Mereka sama sekali tidak mahu membuka ruang pada parti komponen dalam Perikatan Nasional. Tapi sebenarnya tidak ada masalah untuk mana-mana parti pembangkang yang lain untuk bertanding di Sarawak ini, termasuk PKR yang saya sebutkan tadi. Dr. Jadi bermaksud sekiranya kita memberikan ayat seandainya Bersatu ataupun Amanah mahu bertanding di Sarawak sebagai contoh, bermakna dalam pilihan raya negeri Sarawak itu mereka akan berdepan dan juga berlawan bersemuka bersama dengan GPS. Kelihatannya tidak ada alternatif lain. Jadi kalau GPS sudah bersetuju untuk mempertahankan semua kerusinya, kelihatannya kalau Perikatan Nasional di peringkat pusat tidak mahu berkompromi juga, tidak mahu tunduk pada kehendak dan tuntutan GPS itu, pasti akan berlaku pertembungan antara GPS dengan parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional. Mungkin akan bertembung bukan saja dengan parti PH, PRS, PKR, Amanah dan sebagainya, tapi juga akan bertembung dengan parti dalam komponen PN, iaitu Bersatu dan juga PAS. Jadi itu kemungkinan yang akan berlaku khususnya di kursi-kursi di luar bandar, khususnya di kursi PBB, PRS dan PDP. Dan untuk meletakkan pembincangan ini perspektif, sebenarnya PBB, PRS dan juga PDP sama sekali saya percaya tidak akan mahu memberi ruang untuk Bersatu dan juga PAS untuk bertanding di kursi ataupun menuntut kursi yang telah berada dalam genggaman mereka atau kini dalam genggaman pihak lain. Dr. Jeniri, saya ringkasnya, sekiranya kita mengandaikan atau melihat bahawa sekiranya PN itu berkeras ataupun mahu juga bertanding di Sarawak, adakah kita akan menyaksikan bahawa sokongan ataupun kemesraan GPS terhadap PN itu akan berubah arah? Saya fikir sedikit sebanyak itu akan memberi kesan kepada bagaimana melangkah ke hadapan selepas PRU akan datang. Tapi harus diingat, berbeza dengan PN yang terdahulu, PN sekarang dipimpin oleh kepimpinan UMNO, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi dalam konteks sekarang, Tan Sri Mahyudin tidak lagi menjadi Perdana Menteri, maka leverage ataupun kuasa yang ada pada beliau sebenarnya sudah melemah di situ. Jadi saya percaya bahawa GPS akan berkeras dan dalam perundingan dengan Perikatan Nasional dipimpin oleh UMNO, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, kemungkinan akan ada kompromi di situ supaya Perikatan Nasional di Sarawak ini memberi ruang pada GPS supaya mereka dapat mengharmonikan hubungan.